Mereka mengambil alim dan mereka punya ulama dan rahib tu sebagai Tuhan selain Allah. Lepas tu Adi bin Hatim dia pelik lah. Kami tak sembah pun mereka, kami tak beribadat pun pada mereka. Lepas tu Nabi kata, memang betul, tapi kalian menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Lepas tu Nabi kata, itu pun dah dianggap ibadah ke atas mereka. Contoh mudah, haramkan makan petola. Petola sejenis sayuran lah. Kenapa haramkan makan petola tu? Tak ada alasan. So wahal makanan ni dihalalkan oleh Allah, semua makanan dihalalkan oleh Allah kecuali yang Allah haramkan saja. Jadi petola tu Allah tak haramkan, Nabi tak haramkan, kenapa nak diharamkan? Nak dilarang untuk makan. Itu dah salah satu bentuk penyembahan kepada ulama, kepada manusia dalam bentuk mengikut pantang larang yang dia buat tanpa ada sebab yang munasabah. Kaedah ketiga ni ialah kita panggil kawaid fiqhiyah lah. Okay, dalam Islam ni ada kaedah-kaedah fiqh. Kalau tak silap saya dalam STPM mungkin dia ada ajar benda ni. STAM. Okey, ini kaedah ni semua orang tahu, semua orang yang belajar agama, ulama dia tahu. Iaitu al-aslu fil ibadah at-tawaqquf. Atau ada yang sebut al-aslu fil ibadah al-haram atau al-batlan dan seumpamanya. Tapi maksud dia sama ialah, iaitu maksudnya hukum asal ibadah tu tawakuf, haram. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita nak membuat satu kaedah ibadah yang baru atau mendakwa satu-satu perkara yang ghaib, kita perlukan dalil. Kita perlukan dalil yang menghalalkan benda tu atau yang membuktikan benda tu. Okey, tapi kalau dalam bab duniawi yang selain pada ibadah khusus ni, macam kalau ibadah khusus macam ni lah, solat, zikir, baca Quran apa semua tu, semua ibadah khusus. Jadi kalau hukum asal hal ehwal selain itu, hal ehwal dunia, hukum asalnya adalah harus. Al-aslu fi asya' al-ibahah. Hukum asal sesuatu perkara duniawi adalah harus. Contohnya kita nak pergi ke masjid, nak jalan kaki ke, naik kereta ke, naik unta ke. So tak ada masalah. Tak ada yang mengharamkan. So kalau dalam bab duniawi, kita tanya, mana dalil haramnya? Mana dalil yang mengharamkan? Kita tanya macam tu. Tapi kalau bab ibadah, kita tanya, mana dalil menghalalkan benda tu? Contoh mudah, kita solat isyak 5 rakaat. Boleh tak kita solat isyak 5 rakaat? Dalam hadis tak ada larang, dalam Al-Quran tak ada larang secara spesifik. Memang takkan jumpa lah. Tapi adakah kita dibenarkan buat begitu? Of course tak dibenarkan. Sebab apa? Hukum asal ibadah diminta dalil. Diminta dalil yang menghalalkan. Ada tak dalil menghalalkan solat isyak tu 5 rakaat? Tak ada. So bila tak ada, haram. So benda ni, kaedah ni semua ulama tahu. Bahkan dinukil oleh Ibnu Hajar, ulama Al-Asqalani, ulama mazhab Syafi'i, dalam syarah kitab Sahih Bukhari, iaitu Fathul Bari. Fathul Bari ni bukan nama orang tau, ini nama kitab. Okey, so ada 4 isu ajaran khurafat Ustaz Nafi. Dan 4 isu ni lah yang kami propose dalam surat supaya persatuan tersebut dibahaskan, berdialog dengan kami. Okey. Isu pertama, 7 nama setan dalam Fatihah. Ini isu pertama. Jadi Ustaz Nafi mendakwa benda, ini dalam rakaman lah. Ini Ustaz Nafi sendiri cakap, ada rakaman dia. Ustaz Nafi kata benda ni jarang dibicarakan orang. Memang jarang pun, sebab apa? Sebab benda ni tak wujud dalam ajaran Islam pun. Lepas tu Ustaz Nafi dia pesan lah, jangan sebar dekat orang awam, nanti jadi fitnah. Sebenarnya dia takut tu. Okey. Lepas tu dia ada sebut lah, siapa yang duk sebar-sebar ni, saya sumpah jadi katak. Dia ada sebut dalam rakaman dia. Okey, mana ajaran ni dia dapat? Dia nukil daripada kitab Melayu, kitab Jawi Melayu, berjudul Miftahul Jannah, karangan Muhammad Taib bin Masud Al-Banjari. Saya tak kenal lah siapa dia ni. Okey, ini kitab dia tu. Kitab dia tu dekat, dia ada tulis lah dekat sini. 7 tempat, okey, dekat sini dia mula dari sini, soal. Lepas tu dekat jawab ni dia bagi tahu lah 7 tempat pertama, sekian. Okey, kita tengok kat mana tempat tu. Tempat yang dia kata kalau salah sebut
Bukan salah sebut sebenarnya. Kalau kita sambungkan huruf tu, dia kononnya jadi nama setan. Okey. Pertama dekat ayat Alhamdulillahirabbil alamin. So dekat ayat ni, Alhamdulillahirabbil alamin ni, ada dua nama setan jika salah sebut kononnya lah. Pertama, dulil. Nampak perkataan alham. Alham ni satu perkataan. Lepas tu kalau huruf dal hujung alham ni bergabung dengan lillah ini dekat perkataan Allah ni, lillah, kalau sebut dulil, tu dah sebut nama setan. Lepas tu kalau yang kedua, hirab. Perkataan Allah ni, ha hujung ni, dia gabung dengan perkataan yang sebelah dia, Rob. Rob ni maksudnya Tuhan lah. So kalau dia terambil sedikit huruf sebelum dia, hirab, itu kononnya sebut nama setan. Sama jugalah, dia konsep dia sama. Konsep dia, perkataan pertama, hujung perkataan dia tergabung dengan perkataan yang kedua, dia jadi kononnya jadi nama setan. Kiau, yang saya merahkan ni. Kanak. Lepas tu kanas. Lepas tu ayat ihdinas siratal mustaqim ni tak ada. Lepas tu ayat terakhir ni ta'alai dengan bi'alai. Okey. Sebenarnya itu kitab Melayu lah. Kitab Melayu yang dia tak bawa pun sanad ke apa ke yang mengatakan itu nama setan. Dan bila kita nak kata sekian nama setan apa semua tu kena ada dalil. Yang hadis sahih yang sebut pasal nama setan ni Nabi sebut apa? Dalam Sahih Muslim, khanzab yang mengganggu orang ambil uduk. Kalau tak silap saya. So kita tengok trace balik, rupanya benda ni memang tak ada dalam kitab-kitab ahli sunnah yang muktabar. Dalam kitab kutub sitah ke, kitab 6 kitab hadis utama ahli sunnah ke, ataupun kitab fiqah Imam Syafi'i ke, Maliki ke, Hanbali ke, memang takkan jumpalah benda ni. Kitab-kitab qiraat pun lagilah takkan jumpa pun benda ni. So apa yang kita akan jumpa amalan ni ialah kitab Syiah. Okey, ini website Syiah. Dia dalam bentuk website lah, tapi ini kitab. Okey. So ditulis oleh Samahatu Ayatillah. Ayatullah ni selalu dia orang guna gelaran tu. Al-Uzma, Al-Said Muhammad Ali At-Tabatabai Al-Hasani. Okey, kalau tengok dekat sini, ini list dia lah. Dia punya list dalam kitab solat. Kitab solat maksudnya bab berkenaan solat. Kalau tengok kat sini dia ada tulis Asma'u syaitan fi suratil Hamd. Nama-nama setan dalam surah Al-Hamd. Maksudnya surah Al-Hamd tu surah Fatihah lah. Kita jangan ingat satu-satu surah tu ada satu nama je. Kadang-kadang ada pelbagai nama lah. Okay, kita tengok apa, bila kita klik kat situ, kita boleh tengok dia punya list. List dia tu hampir sama dengan yang tadi saya tunjuk tu. Dulil, hirab. Kononnya kalau sebut ni, maknanya itu kita tersebutlah nama syaitan. Padahal tak ada dalil pun kata itu nama syaitan ke apa, tak ada pun. Dulil, hirab, kiau, kanak, kanas. Kecuali yang bezanya apa, yang dua terakhir. Kalau yang tadi kitab Melayu tu ta'alai. Yang ni tak je, tak. Yang ketujuh bi'. Okey, ini pun kitab Syiah Al-Urwatul Wusqa. Yang tadi tu kitab Syiah juga. Nama dia Mawsu'atul Fiqh At-Tamhidi li Ijtihadi Syiah Al-Imamiyah. Ensiklopedia fiqh untuk pemula ijtihad. Pemula-pemula ijtihad dalam mazhab Syiah Imamiyah. Okey, lepas tu ada juga kitab Syiah lain Al-Urwatul Wusqa. Kalau tengok dekat sini, perenggan yang pertama ni, masalah 1547, dia sebut tempat yang sama. Tapi dia tak sebut nama setan, dia kata jangan sebut macam ni, macam yang saya tunjuk tadi tu lah. Cuma yang beza yang dua terakhir tu sama macam kitab Syiah sebelum ni. Okey, pun sama. Dia kata jangan sebut tempat tersebut, jangan sebut macam tu, cuma dia tak sebut itu nama setan. Tapi kitab Syiah yang tadi tu, Mawsu'ah tadi tu, dia kata kalau sebut macam tu, kita sebut nama setan. Okey, kita tengok pengalaman Datuk Rohi ni, murid Ustaz Nafi lah. Dia ada blog dia, ada 3 blog, Sepak Minang, blogspot.com, ladeemas.wordpress.com, lepas tu senigedang.wordpress.com. So ini saya ambil daripada Ladek Emas. Okey, saya bacalah.
So mungkin ada orang yang tengah baring dia tak tengok kan. So saya try baca atau mungkin tak nampak kan. Okay, saya baca dari awal sampai habis. Ini kata dia. Teringat pula kenangan akan syarahan Ustaz Nafi lah maksud dia. Tentang nama-nama syaitan dalam bacaan Fatihah. Ada 7 tempat. Angka 7 juga. Ustaz pernah membuka kitab yang menyentuh persoalan demikian. Saya pun beli. Tulisan Jawi. Merangkak juga apabila membacanya. Banyak juga isu yang timbul berkaitan dengan pembacaan Fatihah sedemikian. Ramai yang tidak menyeru ke masjid lagi. Gara-gara bacaan Fatihah imam yang menyebut nama syaitan. Ramai juga yang mengambil kesempatan miss sembahyang Jumaat. Maksudnya apa ni, tinggal sembahyang Jumaat lah. Alasannya Tok Imam sebut nama syaitan. Padahal Ustaz tak pernah buat penekanan pada amalan. Terpulang pada diri. Pada saya begitu katanya. Pada orang lain saya tak tahu. Saya tak nak komen banyak. Saya berpesan pada anak didik saya, hubungan diri dengan Tuhan adalah hak peribadi. Jangan timbulkan isu. Kalau jadi isu maknanya kita tak akan dapat pergi berjemaah subuh, maghrib dan isyak di masjid. Hanya layak jemaah zuhur dan asar sebab Tok Imam sebut nama syaitan secara diam. Silap gayanya tak akan dapat sembahyang Jumaat lagi. Gara-gara nama syaitan. Dalam kenangan, banyak lintasannya. Dalam tulisan ini saya tapis kenangan berkenaan. Tapi saya puas hati. Ketika berada 2 minggu di Iran, banyak masjid saya pergi. Kebanyakan imam membaca Fatihah secara berkenaan. Saya tanya mereka, jawapannya cara bacaan itu merupakan satu jenis bacaan yang dipengaruhi oleh bacaan Turki. Tidak pula disebut adanya syaitan. Tapi semasa saya berada lama di Turki, tak pernah pula dibaca secara demikian. Cukup, jangan bicara lagi. Itulah dia punya tulisan. Datuk Rahi punya pengalaman tulisan. So kesimpulannya, Datuk Rahi ni dia bijak lah. Dia tak nak jadikan isu. Tak kisahlah apa ni Tok Imam tu sebut nama syaitan ke apa, kita hadir je berjemaah. Itu bagus. Kita yang penting hadir jemaah. Dan sebab memang ada berdasarkan penulisan dia ni, mungkin ada setengah-setengah ahli, dia bagi alasan tak nak solat Jumaat, tak nak solat malam sebab solat malam kan masjid dia sebut secara secara terang-terangan. So bila sebut tu dia sebut nama syaitan, dia tak naklah solat belakang imam tersebut sebab kononnya sebut nama syaitan. So Datuk Rahi kata Ustaz tak pernah buat penekanan macam tu. Terpulang pada dia sendiri. So dan ikut pengalaman dia pernah pergi ke Iran. Iran ni tempat Syiah lah kan. So dia dengar orang kat sana banyak baca macam tu. Mana-mana masjid dia banyak baca macam tu. So tak hairan lah sebab tadi kita tengok mostly amalan ni dibuat oleh Syiah. Kalau tengok imam-imam ahli sunnah, mereka tak ada baca macam tu. Tengoklah mana-mana kiraat pun, kiraat kolon daripada Nafi' ke ataupun kiraat yang Malaysia ni daripada Hafs, daripada Asim ke, tak ada baca yang berhenti-berhenti macam tu. Sebab dia orang akan baca macam mana? Dia orang akan baca macam ni. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebab tu kalau kita perasan ada setengah-setengah guru Ustaz cakap, bila dia bagi ucapan, kan dia ada sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalam kan. Okey. Bila dia sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin tu dia macam ada berhenti sikit, macam ada saktah sikit. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya pernah dengar ada orang cakap, guru orang lama cakap, dia sebut macam tu. So macam Maliki Yaumiddin ni, Maliki Yaumiddin, dia ada berhenti sedikit macam tu. Tapi padahal kalau kita tengok bacaan pemegang sanad qiraat, dia tak ada baca macam tu. Bahkan saya perasan dulu Datuk Rahi ni sebelum dia meninggal dunia, dekat Facebook dia, saya pernah nampak kat Facebook dia, saya tak ingat, tak lama lepas tu dia meninggal, dia ada share satu video bacaan surah Fatihah oleh Syekh Quraim Rajih. Syekh Quraim Rajih. Okey, Syekh Quraim Rajih ni dia baca Fatihah macam biasalah yang kita baca. Tak ada berhenti-berhenti macam tu ke, tak ada. Seolah-olah Datuk Rahi dia macam tahulah yang benda ni salah. Yang apa Ustaz Nafi tu salah. So lepas tu dia kononnya orang Iran tu cakap ini bacaan Turki. Tapi dia tak ada cakap itu nama setan ke apa. Dia pergi Turki pula, tak ada pula orang Turki baca macam tu. So sebab yalah Turki mungkin dah banyak ahli sunnah. Dia orang dapat belajar Quran daripada imam-imam sunnah. So mereka dapat sanad qiraat tu qiraat yang betul. Bukannya bacaan yang ada berhenti-berhenti macam Syiah baca tu. Dan seperti apa yang Ustaz Nafi pegang ni. So tak pasal amalan tu, itu cerita lain lah kan. Tapi yang point dia, Ustaz Nafi berpegang benda ni dan benda ni khurafat.
Sebab itulah fokus kita benda ilmiah ni, kita jawab dengan ilmiah, tak payah nak main-main kata okey kalau tuduhan kami tak betul, bagi tahu mana tak betul, tunjukkan bukti. Kalau dok sekadar main halusinasi macam tu, sampai bila tak tersudah habisnya. Okey, Alif Syahaini Zulkifli ni kalau boleh WhatsApp kami dekat page RS, tekan butang WhatsApp kami. Bagi tahu yang diri kamu Alif, lepas tu kami nak hantar surat dekat persatuan Nenta. Persatuan kamu. Hantar surat digital lah. Untuk buat dialog Google Meet ni. Dan kalau boleh Alif Syahaini ada sekali lah. Jangan jadi macam MZ tu. Lari blog. Lepas tu tak join pun. Okey. Jangan jadi macam tu lah, dia koyak pula. Okey, coach ada nak cakap ke? Ada angkat tangan tu. Ya, jap. Okey, tadi yang Alif Syahaini tadi kata apa? Ada rakaman dimonopoli oleh kumpulan sepihan pada tahun 93 kan? Kan? Ya, itu kat mana? Ni. Rakaman Ustaz Ishak itu telah monopolasi lah kot. Dimonopoli oleh kumpulan sepihan sejak tahun 93. Sebut pada ahli PSSCM semua tahu. Okey. Oh, maknanya kat sini satu pengakuan lah daripada Tuan Alif ni. Mungkin kita katakan boleh katakan Tuan Alif salah seorang ahli PSSCM kan. So baguslah. Ini maknanya pengakuan, maknanya memang ada rakaman tu. Terima kasih kerana buat pengakuan macam ni. Saya tak tahu. Tapi maknanya satu pengakuan lah. Memang ada rakaman tu daripada Tuan Alif ni mengaku kan. So terima kasih untuk pengakuan ni. Terima kasih Coach. Okey, terima kasih. Jadi dia telah buat pengakuan lah. Maknanya rakaman tu sendiri telah tersebar ke orang lain dan orang pun lagi yakin lah itu memang Ustaz Nafi punya. Kalau rakaman tu tersimpan dekat satu orang je, orang lain tak tahu, mungkin orang boleh nafikan kan. Tapi dah tersebar dia, senang lah orang nak sabitkan lagi benda tu daripada Ustaz Nafi. So tuduhan kami tak ada yang salah lah. Okey. Kalau berani, kalau berpendirian macam orang cakap, iaitu berani ke hadapan, tidak mengelak ke kiri, ke kanan, ke belakang, jangan lari. Kalau boleh sahut cabaran kami. Okey. Kita buat kat Google Meet. Jangan nak buat jumpa tertutup ke apa, tak. Buat Google Meet ni, semua orang boleh dengar, semua orang boleh terima kebenaran. Semua orang boleh menilai mana betul, mana salah. Okey. 321, tapi almarhum Ustaz Ismail Kamus beritahu memang ada tuan tak jumpa sanad tersebut, tak boleh kata perkara tersebut tiada. Lah, kalau benda tu sanad tak ada, okey, tunjuklah mana sanad dia. Panggil kamu punya agamawan silat ke apa ke. Ustaz Ismail Kamus dah meninggal, so kita tak boleh. Dan Ustaz Ismail Kamus sebenarnya coach bila pernah tanya ada sanad ke tak, dia tak ada sebut pun pasal sanad. Dia tak ada sebut pasal sanad pun. Okey. Dia kaedah kita sama. Macam saya kata tadi, bukan ikut kata-kata orang. Ikut apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasul. Benda ni tak ada diturunkan oleh Allah dan Rasul. Jangan main-main dengan agama. Kalau nak main-main dengan agama, saya tak hairan lah sebab mengaitkan gerak solat dengan silat tu pun dah mempermainkan agama, mungkin dah terbiasa dengan amalan mempermainkan agama. So mungkin kalian pun tak kisah. Benda silat nak bersanad-sanad, tapi benda ni tak nak bersanad. Lepas tu kata ada sanad, mana sanad dia? Tak dapat tunjuk pun. Okey, coach ada nak jawab ke? Ada nak tu ke? Okay, terima kasih Coach. Okey, masih lagi bangkitkan tentang buku Ustaz Ismail Kamus kan? Buku tajuk dia Rahsia Al-Fatihah. Okey, dalam tu memang ada dituliskan tentang 7 nama iblis, nama syaitan dalam Fatihah. Dinyatakan dalam buku Ustaz Ismail Kamus. Bahkan kita katakan dalam tu tidak dinyatakan sanad. Tidak dinyatakan sanad. Sekali lagi kita kata tidak dinyatakan sanad, mana bukti lah. Bukti dari mana dakwaan tu. Okey, ini agama. Agama kita kena bawa apa-apa penghujahan kita dengan dalil. Dalil. Okey, dalam buku Ustaz Ismail Kamus tu, kalau boleh balik ni baca balik. Lepas habis Google Meet, tolong baca balik. Tengok. Pakai tak kalau rasa gelap, buka lampu. Tak jelas kabur, pakai kanta atau cermin mata. Untuk kita tengok. Okey. Supaya kalau ada tampil, tengok, buktikan yang kalau boleh nanti boleh komen dekat kita punya page akademi, letak gambar yang buku quoting yang mengatakan ada sanad tu.
Sebab kita katakan kalau nak kata ada dalam buku Syekh Muhammad Tayyib Miftahul Jannah tadi, kemudian ada dalam buku kitab Al-Urwatul Wusqa, kitab Syiah tadi, dan ada ditulis juga yang kata Asma'ul Syaitan fi Suratul Ham tadi di dalam laman web Syiah. Okey, sekarang nak pegang mana? Itu persoalan dia. Kalau ada, sila bawakan. Nanti komen dekat kita punya page. Itu saja Gus, terima kasih Gus. Okey, terima kasih. Okey, patut dia bagi cakap sini. Sebab tu saya tanya tentang empat mazhab, macam mana boleh beza pandangan? Bacaan bismillah dan Fatihah ada perselisihan. Sama ada dalam bacaan bismillah Al-Fatihah tu ada perbezaan pandangan. Adakah bismillah tu termasuk dalam ayat Al-Fatihah atau tidak? Benda ni dua-dua ada sanad. Yang kata tak ada bismillah tu sanad pada kolon daripada Nafi sampai Nabi. Yang kata ada bismillah tu daripada Hafs dari Abu Dasir sampai ke Nabi. Yang 7 nama setan ni sanad mana dapat? Mungkin dekat sanad macam MZ tu cakap lah, sampah tepi jalanan. Sanad ni ada Syiah lah kot. Yang amalkan ni dekat Iran je. Dekat Malaysia ni, dekat Arab Saudi, dekat Mesir, dekat Turki tak ada pula baca macam tu kan. Itulah nak ikut mana? Iran ke Syiah ke atau Sunni? Tu pulang lah. Benda ni kena ada sanad, dia tak boleh main cakap macam tu. Dia bukan macam cakap tadi lah, kalau benda duniawi ni tak perlu sanad. Benda duniawi ni eksperimental. Itu yang Nabi ajar.